Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua murid-murid. Baik, untuk hari ini kita akan sambung lagi tajuk kenali sifat-sifat Allah. Minggu lalu kita sudah belajar sifat-sifat Allah daripada nombor 1 sampai nombor 6. Jadi, hari ini kita akan sambung lagi nombor 7. Semua sifat-sifat Allah ada berapa? Ingat lagi? Ada 20. Baik. Okey. Murid-murid boleh buka buku teks di muka surat, bermula dengan muka surat 55. Ya, muka surat 55. Sudah dapatkan buku teks muka surat 55? Baik. Kita teruskan dengan pelajaran kita. Ustazah nak, kamu sebut bersama Ustazah ya, sifat-sifat Allah. Teruskan dengan muka surat 56. Ustazah sebut dan kamu sebut bersama-sama dengan Ustazah. Baik, kita sebut satu-satu. Wujud. Wujud artinya ada. Kidam. Kidam artinya sedia ada. Ini adalah sifat-sifat Allah. Ya. Yang ketiga, baqa artinya kekal. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadisi. Mukhalafatuhu lil hawadisi artinya bersalahan dengan yang baharu. Kelima, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri dengan sendiri. Keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah esa bermaksud Allah itu tunggal ataupun satu. 7, qudrah. Qudrah bermaksud Allah Maha berkuasa. Yang ke-8, sifat Allah yang ke-8, iradah. Iradah bermaksud Allah Maha berkehendak. Kehendak Allah itu tidak terbatas. Ke-9, sifat Allah yang ke-9, ilmun. Ilmun bermaksud Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ingat ya murid-murid, Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi, segala apa yang ada dalam hati-hati kita. Semuanya Allah tahu. Yang ke-10, hayat. Hayat. Allah Maha hidup. Kita teruskan yang ke-11, sifat Allah yang ke-11. Okey. Sam'un. Sam'un bermaksud Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Ke-12, basar. Basar. Allah Maha melihat. Ya, ingat ya anak-anak, murid-murid semua. Allah itu Maha melihat. Apa pun yang kita buat, kita bersembunyi di mana-mana sekalipun, semuanya Allah nampak. Apa yang ada dalam perut kita, dalam hati kita, semua Allah nampak. Yang ke-13, kalam. Kalam bermaksud Allah Maha berkata-kata. Ke-14, kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran. Keadaannya berkuasa. Kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan. Keadaannya berkehendak. Ke-16, kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Keadaannya mengetahui. Keadaannya mengetahui. Ke-17, kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan. Keadaannya hidup. Yang ke-18, kaunuhu sami'an. Kaunuhu sami'an bermaksud keadaannya mendengar. Yang ke-19, kaunuhu basiran. Kaunuhu basiran bermaksud keadaannya melihat.
Dan yang terakhir, ke-20, kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman yang bermaksud keadaannya berkata-kata. Okey. Jadi anak-anak, murid-murid semua, kita sebagai seorang Islam, kita wajib tahu, wajib untuk tahu dan faham sifat 20 Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Supaya kita boleh kenal Allah Taala. Dan kita juga wajib beriman. Ingat ya, hukum beriman adalah wajib. Kita mesti beriman. Kalau kita tidak beriman, kita berdosa. Okey, apa bukti keimanan kita terhadap sifat-sifat Allah? Apa bukti dia? Okey, yang pertama, ini contoh ya. Yang pertama, bukti keimanan kita. Kalau kita beriman, kita percaya kepada 20 sifat Allah, apa bukti dia? Yang pertama, saya tidak akan merosakkan harta awam. Kerana apa? Kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkuasa. Jadi, kalau kita beriman dan percaya dengan sifat-sifat Allah, kita tidak akan merosakkan harta benda awam. Kita gunakan dengan sebaiknya. Sebab kita percaya, kita yakin Allah itu maha berkuasa. Okey, contoh yang kedua. Saya sentiasa redha dengan setiap ketentuan Allah. Kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkehendak. Tengok ni. Okey. Sekiranya kita beriman kepada Allah, sifat-sifat Allah, kita redha dengan apa pun yang Allah takdirkan untuk kita. Sebab apa? Kita percaya, kita yakin Allah itu maha berkehendak. Apa yang berlaku pada diri kita ni, semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala maha berkuasa. Dia berhak untuk buat apa saja. Dia berhak untuk takdirkan apa saja kepada diri kita. Jadi, kita kena usaha, kita kena redha. Usaha untuk buat yang terbaik, dan kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Kita usaha belajar dengan bersungguh-sungguh. Kemudian kita redha. Kita redha dengan hasil usaha kita, apa yang kita dapat. Kalau kita usaha sikit, sikitlah kita dapat. Kalau kita usaha banyak, banyak yang kita akan dapat. InsyaAllah, semuanya dengan ketentuan Allah Ta'ala. Okey, tapi misalnya kita dah usaha dah. Kita dah belajar rajin-rajin. Tapi kita masih tak dapat A. Kenapa ni? Kita kena redha. Ini semua ketentuan Allah Ta'ala. InsyaAllah, kalau kita rajin usaha, kita akan berjaya. Okey, yang ketiga. Saya tidak menipu ibu dan ayah. Kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha mengetahui. Ini dia. Kita yakin, kita percaya Allah itu maha mengetahui. Jadi, kita tidak akan berani untuk menipu. Kita tak berani nak tipu ibu ayah kita sebab Allah maha mengetahui. Walaupun ibu dan ayah kita tak tahu, tetapi Allah maha tahu. Yang keempat, saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian. Kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha melihat. Jadi, jika kita beriman, kita percaya dengan sifat Allah, Allah yang maha melihat, kita tidak akan berani untuk melakukan kejahatan. Walaupun ketika itu kita sendirian. Contohnya kita sendirian, kemudian kita nak mencuri. Tapi kita ingat balik, tak boleh mencuri. Mencuri berdosa. Walaupun orang lain tak nampak, tetapi Allah maha melihat. Allah nampak. Dan yang bagi hukuman itu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, dengan keimanan kita kepada sifat Allah, kita tak akan berani. Tak boleh. Tak boleh buat kejahatan kerana Allah maha melihat. Dan perbuatan itu adalah suatu dosa dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Anak-anak dan murid-murid semua, cukup untuk pelajaran pada hari ini. Sampai di sini dulu. Jadi, kesimpulannya, sebagai seorang Muslim, wajib bagi kita untuk beriman dan percaya dengan 20 sifat Allah. Ustazah harap kamu boleh hafal sifat-sifat Allah ini. Sifat-sifat Allah ada berapa? Ada 20. Okey, itu saja. Kita akan sambung pelajaran kita
pada hari yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.